Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal yang tak ada. Saya cukup pelik macam mana tak ada azan. Bila tak ada azan, tak ada pahala jawab azan. Tak ada pahala diam ketika orang azan. Lepas tu tak ada sembahyang sunat maghrib. Kalau tak ada azan, terus qamat je. Saya pun pelik je. Tak pernah saya jumpa orang tu. Dah 2-3 kali dari sini, kopi tu ni. Seorang tak ada azan. Tak ada orang main sunat lepas itu. Dah berapa punya rugi. Duit lebih ada sunat. Kau wajib kau tu kan. Yang sunat adalah yang datang ke kasih sayang Allah. Yang sunat adalah yang dapat derajat dari Allah Ta'ala. Kita ada seorang punya azan. Saya pun pelik. Dulu sekali orang pergi kan. Hari ini sekali. Itu yang berlaku. Nanti makan-makan dengan baik. Kena kapur kan. Dan bila ada satu kesalahan, ada satu kekurangan, ada satu kemungkaran, hendaklah kamu ubah dengan kuasa yang ada. Tak boleh dengan lisan. Malam ni dengan lisan, dia tak ada kuasa yang suruh. Dengan lisan, orang saya kapur. AJK mesti lantik seorang bagi jadual tiap hari nak azan. Maghrib nak azan, subuh nak azan, zuhur nak azan, asar nak azan. Dapat pahala azan tu tau. Besar pahalanya. Tengoklah kitab Jawharul bab azan. Banyak besar pahalanya. Kalau sampai azan dapat ini macam-macam pahala. Bila dikumpulkan pahala itu ditimbang. Kalau berat pahalanya, fa amma man saqulat mawazinuhu
fa huwa fi 'ishatir radiyah, kata Allah. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah. Allah redha dengan dia. Allah bagi rasa gembira, Allah bagi rasa seronok, Allah bagi rasa sukacita. Itu Allah redha. Kalau boleh kita kumpul kalau banyak-banyak pahala, kan kita semua ni akan dihisap oleh Allah Taala, akan dicek. Sudah dicek, akan ditimbang. Ada satu mizan besar-besaran di akhirat itu, daging besar-besaran itu menimbang pahala dan dosa. Kalau kita buat saling yang sunat sambil yang wajib juga, berkumpul lah pahala kita. Beratlah nanti sentiasa berada dalam keredaan Allah. Nak apa pun Allah redha. Nak mahligai syurga Allah redha. Nak pakaian syurga Allah redha. Nak bidadari syurga Allah redha. Apa pun Allah redha. Tapi nak buat je. Kalau siapa minta dia azan, siapa nak jawab azan, siapa nak jawab, tak ada orang, tak ada orang azan. Jawab azan tu besar pahalanya. Okey, sudah. Nak ngabur ni. Supaya kita buat perubahan sikit. JK kena pastikan ada orang yang apa? Yang azan, kita waktu. Buat jadual, betul lah. Waktu ini orang ni azan, waktu ini orang ni azan. Baik, untuk malam ini kita sambung pembacaan kita. Ya, kita nak baca surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf. Al-A'raf ni artinya benteng tinggi ataupun kumpulan tengah-tengah. Al-A'raf. Ya, dia bukan semua ayat tu dia. Ada sebagian ada di catatan yang dia kena mengenai akhirat, jadi dia apa maksudnya? Dia bermula pada ayat yang 35. Ayat itu berbunyi, Ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati famanittaqa wa aslaha fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Jangan jawab. Hai anak-anak Adam. Kita ni semua anak Adam mereka. Bukan orang bapa kita bukan Adam. Tapi kita ni semua anak Adam, manusia. Hai manusia. Jika datang kepada kamu rasul-rasul, rasul banyak datang dari Nabi Adam sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bila datang rasul-rasul kepada kamu, dari antara kamu yang menerangkan kepada kamu apa terangnya akan ayat-ayat kami. Menerangkan sekarang wastakbaru anha atau ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati, menerangkan tentang ayat-ayat kami, ayat-ayatku. Famanittaqa, maka jadilah kamu orang yang bertakwa. Maka barang siapa yang berbakti dan berbuat baik, tidak ada ketakutan. Ada takut ke dah? Karena syurga mana ada takut, dan syurga mana ada orang takut, mana ada orang menyesal, mana orang berkecita, mana orang merana dalam syurga. Tak ada rasa takut ke dah? Tidak ada ketakutan atas mereka, dan tidak mereka itu berduka cita. Dalam syurga mana ada duka cita, mana ada sengsara, mana ada azab. Sono aja, enjoy yourself all the time. Kalau datang Rasul tu, kamu ikut cakap dia. Dan Rasul-Rasul tu daripada Nabi Adam lagi menyeru manusia supaya menyembah Allah. Seruannya dua je. Ani'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah kamu akan Allah dan jauhilah kamu pada taghut. Taghut tu benda-benda yang menyesatkan. Itu namanya taghut. Kalau dia menyembah matahari taghut itu. Kalau dia menyembah bulan itu taghut itu. Kalau dia menyembah gunung itu taghut itu. Kalau dia menyembah lembu itu taghut. Apa saja yang bahan persembahannya yang menyesatkan, itu namanya taghut. Jauhi kamu taghut, jangan dekat dengan taghut. Ataupun benda-benda yang syirik dengan Allah. Patutnya sembah hanya Allah saja, jangan sembah lain daripada Allah. Kalau kamu sembah lain daripada Allah, kan kamu dah melakukan syirik. Syirik itu apa kata Nabi? Apa kata Allah Al-Quran? Wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa syirik kepada Allah, barang siapa menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain,
maka dia telah sesatnya kesesatan yang amat jauh. Jauh mana sesatnya. Esok di akhirat tu mencari syurga tak jumpa. Cari tak jumpa. Lagi lagi jauh. Lagi cari lagi jauh. Lagi cari lagi jauh. Kalau dah jauh dari syurga dekat dengan apa? Dekat dengan neraka. Nah, jadi itu kita, kalau kita ikut cakap Rasul-Rasul daripada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, Nabi apa-apa Nabi Ibrahim dan sebagainya, kita tidak akan rasa ketakutan, akan selamat. Barang siapa yang berbakti dan berbuat baik, tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak mereka itu berduka cita. Itu ayat 35. Yang 36. Apa dia? Wallazina kazzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang 36 ni lawan pada yang 35 tadi. Yang 35 tadi beriman dengan Rasul, percaya dengan apa yang dicakap oleh Rasul tu, ikut apa yang Rasul sarankan. Yang 36 ni dia tak nak ikut, mendustakan Rasul-Rasul. Wallazina kazzabu biayatina, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Ayat Allah kata ada surga dia tak percaya, Allah kata ada neraka dia tak percaya, Allah kata ada padang mahsyar dia tak percaya. Itu mendustakan ayat-ayat kami. Wastakbaru, kerana mereka tu takabur, ego, sombong, jadi tak percaya cakap-cakap Tuhan. Wastakbaru anha, jadi dia takabur terhadapnya. Ulaika ashabun nar, mereka itulah yang menjadi ahli-ahli neraka. Sebenarnya neraka ada 7 tuan-tuan. Sebenarnya yang pertama Jahannam, yang kedua Jahim, yang ketiga Saqar, yang keempat Sa'ir, yang kelima Hutamah, yang keenam Hawiyah, yang ketujuh Lazar. Mana dah? Antara 7 neraka, pilih satu. Mana dah? Mana pun tak ada, satu pun tak ada. Pilih itu ahli neraka. Kekal pun hum fiha khalidun. Kalau dia mendustakan ayat Allah, kekal itu jadi kafir, tak beriman. Dia tak beriman, kekal dalam neraka. Ini Allah khabar itu ya. Wallazina kazzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Rasminya no, apa artinya? Dan orang-orang yang mendustakan akan ayat-ayat kami dan tidak mahu menerimanya. Allah kata opini dia tak terima, Allah kata ada syurga dia tak terima, Allah kata ada neraka dia tak terima. Tidak boleh menerima ayat-ayat Tuhan tu. Mereka lah ahli-ahli neraka, geng masuk neraka, dan akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Kekal itu selama-lamanya lah. Itu ayat 36. Yang 37. Waman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawunahum qalu aynama kuntum tad'una min dunillah qalu dhallu 'anna wa shahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Panjang ayatnya. Cakap yang lagi apa tengok. Maka siapakah yang lebih zalim? Orang itu orang zalim, tak percaya cakap Tuhan. Tuhan kata orang ini tak percaya. Tuhan kata seksa tak percaya. Tuhan kata neraka ada, dia tak percaya. Itu mendustakan ayat Tuhan. Siapa mendustakan ayat Tuhan, orang itu zalim itu. Dan orang yang mendustakan ayat-ayat kami tidak mahu menerimanya, mereka itulah ahli-ahli neraka. Itu dah tadi yang 37 ni. Maka siapakah yang lebih zalim? Siapa yang lebih dahsyat kezalimannya daripada orang yang berbuat dusta atas nama Allah? Dia kata mana ada neraka, mana ada syurga, mana ada hidup sampai mati. Dia kata mana boleh bangkit balik sudah mati kan? Dia apa? Mendustakan ayat Allah atas nama Allah tu. Atau yang mendustakan akan ayat-ayatnya, mereka akan dapat bahagian daripada
dapat bahagian daripada kitab. Mereka akan dapat bahagian dan kitab amal mereka itu nanti dapat. Sehingga apabila datang kepada mereka urusan-urusan kami, malaikatul maut dan malaikat maut, iaitu malaikatul maut dan penjaganya yang akan terima mereka sambil berkata, manakah berhala-berhala yang kamu seru selain Allah? Mana berhala yang kamu sembah? Mana? Okey kan? Pernah tengok Tuhan? Mana ada? Benda tak ada. Dia bukan Tuhan. Orang menyembah berhala itu bukan dia menyembah Tuhan. Jadi berhala tak boleh jawab benar. Mana dia berhala-berhala itu? Yang kamu sembah itu di mana? Mereka menjawab berhala-berhala itu telah hilang. Tak ada dah. Telah hilang dari kami. Mereka menyaksikan atas diri mereka sendiri bahawa mereka dahulunya termasuk orang-orang yang tidak percaya. Mereka termasuk orang-orang yang tak percaya. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin, kata Allah. Allah kata ni dia tak percaya. Allah kata ada syurga, dia tak percaya. Allah kata ada kebangkitan, dia tak percaya. Allah kata ada neraka, dia tak percaya. Allah kata ada siksa, dia tak percaya. Boleh dan sampai masa untuk baru dia, dia yakin, dia percaya. Ya weh ni. Ayat yang 37. Ayat yang 38. Ini betul ikut je ni. Daripada 35 sampai 38. Ini lagi panjang ayat ni. Qala dakhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i ladalluna fa'atihim azaban dhifan minan nar qala likulli dhifun walakin la ta'lamun. Panjang ayat ni. Quran itu panjang maknanya. Dia iaitu Allah berfirman, Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam neraka. There is no other place for you except hell. Masuk dalam neraka. Bersatu dengan umat-umat yang terdahulu. Geng-geng neraka tak ada. Antaranya Fir'aun, antaranya Haman, antaranya Namrud, itu memang geng-geng neraka begitu. Masuk kamu bersama dengan mereka. Yang mereka sebelum kamu. Dari bangsa jin dan manusia. Kerana neraka itu tempat jin dan manusia. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, kata Allah. Sesungguhnya kami jadikan neraka Jahannam itu untuk dimasuki oleh kebanyakan jin dan manusia. Jangan main ke neraka tu. Itu yang berlaku. Tetapi satu umat masuk akan mengutuk golongannya. Satu umat masuk dalam neraka itu mengutuk golongannya, sehingga bila semua masuk akan semuanya sudah masuk terkumpul, semuanya sudah terkumpul dalam neraka itu, maka berkata-katalah golongan yang dipimpin terhadap golongan yang kena pimpin yang menyesatkan tadi. Yang dipimpin terhadap golongan yang memimpin. Hai Tuhan kami, mereka inilah yang telah menyesatkan kami. Dia menuduh orang yang pimpin itu. Jadi dia sama tu, betul-betul mereka yang bawa dia ke arah neraka itu. Memang sebab kami ikut dia. Dia yang ajak kami, kata ngabur Tuhan. Mereka inilah yang menyuruh kami supaya ikut mereka. Dia menyesatkan kami. Oleh kerana itu berilah mereka siksa dan malah dengan kami siksa neraka yang berlipat ganda. Bagi masing-masing kami ada siksa yang berlipat ganda, tetapi kamu tidak tahu. Memang ada siksa untuk siapa? Ada siksa untuk kamu. Kamu ikut kami pasal apa? Dia ajak ada.
Dia bukan paksa mengikut. Nah, yang kita ikut setan tu apa? Setan tu ngajak ada. Yang kita ikut orang kafir tu apa? Mereka tu ngajak ada. Yang kami ikut siapa? Nah, apa nak jawab? Tak boleh jawab betul depan Allah. Nah, kan kamu ikut aja. Mereka tu menyeru je, mari kita menari, mari kita minum arak, mari kita berjoget, mari kita berzina dan sebagainya. Menyeru je yang kami ikut, kamu buat siapa? Nah, itu yang ke-38 ya. Yang 39 pula. Panjang lagi ayatnya. Yang ke-39. Nah, innal ladzina ayat 39 dia tadi. Wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum alaina min fadlin fadzuqul adzaba bima kuntum taksibun. Jadi 39. Karena ayatnya tengok ni ayat. Dan berkata golongan yang memimpin kepada golongan yang dipimpin, tidaklah ada kelebihan bagi kamu atas kami. Kamu pun kena siksa, aku pun kena siksa, kata dia pemimpin itu. Nah, kita ni sama-sama besar kesalahan mereka. Maka rasakanlah. Zuqu tu rasakanlah siksa tu. Zuqu azab. Rasakanlah azab kerana perbuatan kamu sendiri. Itu dia ya. Fazuqul azab bima kuntum taksibun. Kita pemimpin tu kenapa pada pengikut tu? Kenapa pengikut? Aku ajak aja. Nah, kamu hasilkan juga. Kami dah tentu hasil dia, kamu pun hasil juga. Nah, itu yang ke-39. Yang ke-40. Ada 40 ya. Apa yang 40? Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil qiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Nah, contoh dulu ya. Artinya apa? Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka pintu-pintu langit. Terbuka pintu langit tu. Ini dia ayat-ayat kami dan tidak mau menerima, tidak akan dibukakan pintu langit. Langit tak terbuka untuk mereka. Tidak dibukakan pintu langit untuk mereka. Tak boleh naik. Pintu-pintu langit tak ada. Dan tidak mereka akan memasuki syurga. Tak boleh masuk syurga. Tak boleh naik langit, tak dapat syurga lah. Sehingga unta bisa masuk dalam lubang jarum. Unta boleh masuk lubang jarum. Unta tu besar, lubang jarum tu kecil, boleh masuk unta. Macam itulah orang-orang yang nak masuk syurga tak boleh. Pintu dah tutup, tak boleh masuk syurga. Macam unta nak masuk lubang jarum, tak boleh, mustahil. Ini apa itu kan? Kerana demikianlah kami membalas akan orang-orang yang berdosa besar. Orang yang berdosa besar tu akan kami balas habis dulu ya. Wa kadzalika najzil mujrimin. Orang yang dosa tu, orang yang berdosa itu akan kami balas macam itulah. Tak boleh masuk syurga. Macam unta nak masuk ke lubang jarum, mana muat. Itulah ceritanya. Itu yang ke-40. Yang ke-41. Lahum min jahannam mihadun wa min fawqihim ghawash wa min fawqihim ghawash. Itu belum bila tu. Wa kadzalika najzil zalimin. Karena juga karena ini adalah bagi mereka tempat yang rendah. Orang neraka itu rendah, tempat yang rendah dari Jahannam, lebih rendah dari Jahannam. Jahannam itu dah rendah, ini lagi rendah dari Jahannam. Dari neraka Jahannam. Dan atas mereka ada tutupan, tak boleh keluar. Kerana demikianlah kami balas orang-orang yang zalim. Orang zalim itu apa ni? Masuk neraka tak keluar dah, tutup pintu ni.
Tak boleh keluar dari neraka. 42. Apa dia 42 ayatnya? Nanti kita baca 42 dulu ya. Ini 41 tadi. Ada 42. Ini balasan tadi. Walladzina amanu wa 'amilus solihati la nukallafu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Artinya cakap Nabi apa? Dan orang-orang yang beriman, lawannya tadi orang zalim, orang kafir, orang tak percaya, orang mendustakan ayat Allah, ini lawan dia orang beriman. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apa itu amal soleh tuan-tuan dan puan? Apa saja dia buat ikut cara Islam, itu namanya amal soleh. Beriman lain, percaya betul-betul, percaya dengan keimanan yang 6 tu. Ini amal soleh. Buat apa saja ikut cara Islam, sembahyang cara Islam, puasa cara Islam, pakaian cara Islam, ekonomi cara Islam, akhlak Islam, itu amal soleh artinya. Kalau dia beriman dan beramal soleh, kami tidak memberatkan satu diri. Tak ada berat. Senang je sembahyang, senang tutup aurat, senang berjuang, senang sedekah, senang wirid, senang selawat, senang. Tak ada berat jadinya. Melainkan sekadar kuasanya, dia berkuasa untuk melakukannya. Adalah mereka itu ahli syurga dan mereka itu kekal selama-lamanya. Mereka itu akan kekal padanya. Dalam syurga itu kekal. Kalau dah masuk syurga, mana dia keluar? Tak nak keluar. Oh, dah masuk syurga. Kalau neraka tak keluar. Ini yang syurga, mana dia keluar? Kekal dalamnya selama-lamanya. Itu ahli syurga ya. Itu 42. Yang ke-43 pula, apa kata Allah? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihal anhar wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Itu ayat yang ke-43. Ayat 43. Apa kata Allah? Dan kami cabut apa-apa yang ada di dada-dada mereka itu. Apa yang dalam pada dada itu Allah cabut. Daripada hasad, dah tak ada hasad dengki. Dalam dada itu tak ada sifat-sifat yang dimurkai Allah Ta'ala. Tak ada sifat mazmuah, dah tak ada. Hasad dengki tak ada. Pemarah tak ada. Bagaimana? Gila dunia tak ada, kedekut tak ada. Allah dah cabut rasa-rasa itu dari dada mereka. Seperti tak ada dosa lagi lah. Di bawah mereka mengalir beberapa sungai-sungai. Dalam syurga tu ada sungai-sungai. Macam-macam sungai ada. Ada 4 jenis sungai dalam syurga tu. Yang pertama sungai air jernih. Tak ada kodak-kodak, tak ada daki-daki. Yang kedua susu. Sungai ya. Nak susu apa? Ada sungai tu. Susu dah lady, sungai dah lady. Susu klim, sungai klim. Susu tak junjung, sungai tak junjung. Itu di syurga. Nombor 2. Nombor 3, madu. Sungai madu. Dah betul tak madu? Madu. Dalam dunia ni kalau madu besar ini, mau dia kan nak cukup. Dekat-dekat 100 lah. Kalau besar ni, madu ni. Tapi yang asli lah, bukan yang tipu tu. Yang tipu tu RM10 dapat. Itu sungai madu. Sungainya. Yang keempat, Arab. 4 jenis sungai dalam syurga. 60. Apa dia? 60. Kalau berat je lah agaknya. Untuk macam lah. Ini madu ni tau. Yang keempat Arab. Nak minum apa? Syekh Bakar nak minum apa? Nak minum buldog ada. Sungai buldog. Nak minum champagne. Sungai champagne. Nak minum whisky. Sungai whisky. Cikgu nak minum apa? Arab apa? Wine. Nak minum wine. Ada sungai wine. Yang hebatnya minum banyak mana pun tak ada mabuk-mabuk, tak ada pening-pening ya. Minumlah arak yang tak ada mabuk.
Itu sungai 4 jenis air dia sungai-sungai sana itu. Siapa tahu tak? Itu untuk orang dapat masuk syurga tu. Ya. Dan orang yang beriman dan yang beramal soleh tadi kami telah kami tidak memberatkan satu diri melainkan sekadar kuasanya adalah mereka itu ahli syurga. Dan mereka akan kekal padanya. Dan kami cabut apa-apa yang ada di dada mereka itu daripada hasad, tak ada hasad lagi. Di bawah mereka itu mengalir beberapa sungai-sungai. Dan mereka berkata sekalian puji, sekali puji itu bukan sekalian itu, segala puji kepunyaan Allah dan telah pimpin kami ke syurga. Allah yang pimpin kami ke syurga tu. Allah yang nyuruh kita semayang, Allah nyuruh kita puasa, Allah nyuruh kita zakat dan sebagainya. Syurga. Allah pimpin kita. Padahal tidak sekali-kali kami dapat petunjuk. Kalau tak ada Tuhan pimpin kita dapat petunjuk ke syurga. Kalau Allah tidak pimpin kami, sesungguhnya telah datang beberapa utusan Tuhan kami dengan membawa kebenaran. Utusan itu membawa kebenaran, membawa berita-berita gembira. Dan mereka disuruh bahawa inilah syurga yang diwariskan kepada kamu lantaran apa yang kamu telah kerjakan. Kerana kamu semayang, ini syurganya. Kerana kamu zakat, ini syurganya. Kerana kamu berjuang, ini syurganya. Kerana kamu menutup aurat, ini syurganya. Allah bagi dia syurga. Kerana perjuangan mereka, kerana amalan mereka itu. Itu yang 43 ya. 43. 44. Apa kata dia? Wa nada ashabul jannati ashaban nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa'adzana mu'azzinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Itu 44. Artinya dan ahli syurga menyeru ahli neraka. Ahli syurga nak nanya ahli neraka tu menyeru, "Oh, ahli neraka," kata ahli syurga ya. Apa kata surah mereka? Sesungguhnya kami telah dapati apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kami. Dalam syurga ni macam-macam ada. Ada minum keras, ada air, ada susu, ada arak, ada semua ada dalam syurga ni. Ada bidadari, ada makanan dan sebagainya, semua ada. Mana Allah janji semua dah dapat dah. Kata di ahli syurga kepada ahli neraka. Sesungguhnya kami telah dapati apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kami kepada kami itu benar. Memang betul pun. Maka apakah kamu telah dapat apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kamu? Itu benar. Kamu dah dapat dah seksanya. Dah dapat dah penderitaannya. Dah dapat dah azab tu. Allah dijanji kamu tu dapat azab. Dah terima dah. Jadi ahli syurga tu nanya pada ahli neraka. Mereka menjawab. Ahli neraka tu menjawab. Mereka jawab, ya. Kamu dah terima azab yang amat dahsyat. Lalu di antara mereka diberitahu oleh seseorang pemberitahu bahawa laknat Allah itu adalah atas orang-orang yang zalim. Orang yang zalim itu dilaknat oleh Allah. Laknat apa? Allah kutuk mereka, celaka kamu, hasilkan kamu. Itu laknat Allah. Sama tak? Ya. Itu Allah melaknat mereka itu. Itu yang ke-44 ya. Yang ke-45. Allazina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwajan wa hum bil akhirati kafirun. Yang 45 berarti ya. Yang memalingkan manusia daripada jalan Allah dan yang menjadikan jalan itu bengkok lantaran mereka tidak percaya kepada akhirat. Mereka tak percaya mana ada akhirat ni. Dunia dah habis, dah hancur. Matahari dah hancur, bulan dah hancur, mana ada akhirat? Mana ada satu dunia lain? Dia tak percaya ke akhirat. Tak percaya bahawa kita akan bangkit balik. Itu 45 ya. Itu berpalinglah mereka daripada kebenaran. Yang memalingkan manusia daripada jalan Allah. Kenapa mereka tak percaya kan hari akhirat? Jadi bengkok lah. Bila bengkok tu tak ikut jalan kebenaran. Bengkok aja. Ayam tanda, puasa tanda, untuk Arab tanda, zakat tanda. Lantaran mereka tidak percaya kepada akhirat. Sikit lagi tuan. Ada 5-6 ayat lagi ya.
46. Dan antara dua syurga dan neraka itu ada satu dinding. Antara syurga dan neraka itu ada dinding. Itu namanya A'raf tadi, dinding. Antara syurga dan neraka itu ada dinding. Nah, ya, 46 kita. Wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nadaw ashabal jannati an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Itu dinding tadi ya. Antara syurga dan neraka tadi dinding. Nah, orang dalam neraka tak boleh masuk syurga. Orang dalam syurga pun tak boleh masuk neraka, ada dinding ya. Dan antara dua tu syurga dan neraka itu ada satu dinding. Dan di atas dinding itu ada beberapa lelaki. Yang apa? Yang tenang, kan? Berapa dinding yang berapa lelaki yang kenal tiap-tiap seorang dengan masing-masing. Dia kenal. Oh, ahli syurga kenal orang neraka kenal pada ahli syurga. Sekampung. Semua datang sekali aja. Ada yang semayang, ada yang tak semayang dalam kampung itu. Jadi dia kenal. Tiap-tiap seorang dengan masing-masing dan mereka seru. Ahli syurga tu, orang yang ahli neraka itu menyeru ahli syurga. Mudah-mudahan sejahtera atas kamu. Mereka ini belum masuk ke dalam syurga, sedangkan mereka sangat ingin nak masuk syurga tapi tak dapat kerana ada dinding. Dinding tu tinggi apa tu? Itu 47. Dan kalau dipalingkan pandangan-pandangan mereka ke pihak ahli neraka, mereka berkata, hai Tuhan kami, janganlah engkau masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Aku tak nak jadi orang zalim, nanti masuk neraka. Aku tak nak jadi itu. Itu. Wa idza surifat absaruhum tilqa adhabin nar qalu rabbana la tahmalna ma'al qaumil zalimin. Itu tadi ya, kami tak nak jadi orang yang masuk dalam neraka ni. Yang 48. Dan mereka yang di atas benteng langit tadi, dinding tadi, Araf tadi, dan mereka yang di atas benteng tinggi itu menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda masing-masing. Dia kenal orang ni. Mereka berkata, bukankah tidak memberi faedah kepada kamu pengumpulan kamu dan apa yang kami besar-besarkan, apa yang kamu besar-besarkan itu, kamu tak ada apa faedahnya. Harta kamu mana? Entokah kamu mana? Rumah kamu mana? Malaikat kamu mana? Habis. Tak diguna lagi dah. Dia menyeru kepada orang-orang ahli neraka itu. Orang ahli syurga menyeru kepada orang ahli neraka. Itu ayat yang 48. Wa nada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Itu 48. Yang 49 Pak. 2 ayat, 3 ayat lagi ya, 49 dulu ya. Apa kata Allah dalam ayat 49? Ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah udkhulul jannata la khaufun alaikum wala antum tahzanun. Itu ayat yang ke-48. Ada 2 lagi ayat betulnya. Apakah ini orang-orang yang pernah kamu bersumpah pada mereka bahawa Allah tidak akan memberi rahmat kepada mereka? Allah dah bersumpah, Allah tak katakan bagi rahmat. Kalau tak dapat rahmat, tak dapat masuk syurga. Kerana kita kalau boleh masuk syurga pun hanya dengan rahmat Allah. No rahmat, no paradise for you. Kalau ada rahmat, baru dapat masuk syurga. Jadi apa yang kita hendakkan rahmat Allah Ta'ala ini tak dapat. Tidak memberi rahmat kepada mereka. Masuklah kamu ke dalam syurga, tidak ada
ketakutan itu untuk orang dapat rahmat tu ya. Nah, orang dapat rahmat tu tidak ada ketakutan atas kamu dan tidak kamu berduka cita. Orang dalam syurga mana ada duka cita, tak ada takut pun. Masuklah kamu ya. Yang tak masuk tu orang yang tak dapat syurga, orang dapat neraka. Bahawa Allah tidak akan memberi rahmat kepada mereka. Mereka itu orang yang ahli neraka tu lah. Orang ahli syurga dapat rahmat. Yang ke-50. Ada dua lagi, 50 dan 51 ya. Dan ahli neraka menyeru ahli syurga. Tadi orang ahli syurga menyeru ahli neraka. Ini ahli neraka pula menyeru ahli syurga. Tuangkanlah atas kami dari air atau dari apa-apa yang Allah kurniakan kepada kamu. Mereka menjawab, sesungguhnya Allah telah haramkan dua-dua itu atas orang-orang kafir. Orang kafir tak dapat ni. Tuangkanlah air yang meminum tu. Tuangkanlah air yang meminum tu. Tuangkanlah susu yang meminum tu. Apa jawab orang ahli syurga? Ya. Katanya kamu tak dapat apa-apa ya. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an aqisu an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah mengharamkan apa yang kami dapat untuk orang kafir. Yang dapat orang beriman aja. Last kali yang ke-51. Alladzina takhudhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharrathumul hayatud dunya. Falyawma nansahum kama nasul liqa'a yawmihim hadza wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Cakap Melayunya deh. Yang menjadikan agama mereka itu sia-sia. Jadi sia-sia agama tu. Mayang sia-sia, nutup aurat sia-sia, zikir sia-sia, selawat sia-sia. Yang menjadikan agama mereka itu sia-sia dan permainan, dia main-main aja. Kerana mereka telah diperdayakan oleh penghidupan dunia. Dunia ini memang menipu daya. Allah kata apa? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak ada kehidupan di dalam dunia ini melainkan mata benda yang menipu daya. Macam mana dia menipu daya? Daging tak boleh makan, kambing tak boleh makan, manis tak boleh makan. Kenapa? Ada penyakit mereka. Itu budaya. Nak dapat boleh, tapi kalau makan sakit. Itu yang budaya. Dia kerja dunia ni, mengenai akhirat. Dah dapat dunia tu, kaya raya, umur ni dah 83. Betul tak? Dia kaya, umur dah 83. Dunia kaya raya. Pergi kedai, makan apa? Makan apa? Buat kopi je. Jangan boleh. Kenapa tak boleh? Kenapa kopi tak boleh? Kencing manis. Ya. Betul? Nak makan roti canai ke pagi kata tuan kedai. Saya mana boleh makan roti canai? Roti canai tu banyak minyak. Minyak tu banyak kolesterol. Saya ada penyakit apa? Penyakit jantung. Sedap haji ni. Baru masak kambing baru masak, ayam baru masak, rusa baru masak, lembu baru masak, kobra baru masak. Saya mana boleh makan daging-daging tu? Kenapa? Ada sakit. Darah tinggi. Orang tahu sana makan tu ini ada. Sotong ada, ketam ada, siput ada, keram ada. Apa? Tak boleh makan juga. Aku mana boleh makan ini? Kenapa? Kenapa tak boleh makan? Gaut. Dah gaut. Apa yang nak makan? Pak roti mengali, colik dan kopi pahit. Dah, mak. Itu tertipu tu. Duit banyak. Makanan benda tu ada, tapi tak ada makan. Nak kahwin tak boleh. Kenapa? Nak kahwin apa dah? Apa kahwin apa dah? Dah tertipu. Allah dah kabur dah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini mungkin juga. Yang menjadikan agama mereka itu sia-sia dan permainan. Kerana mereka telah diperdayakan oleh penghidupan dunia.
Di hari ini kami lupakan mereka sebagaimana mereka lupakan kepada pertemuan hari mereka ini. Mereka lupakan akhirat, mereka lupakan Tuhan, mereka lupakan Rasul. Kamu kasih Rasul, kata dia Allah ya. Kami lupakan mereka sebagaimana mereka lupa kepada pertemuan hari mereka ini. Lantaran mereka tidak percaya kepada ayat-ayat kami. Ya, itu ayat saja, keterangannya akan datang bulan depan ya. Untuk malam ini cukup sekarang itu. Keterangannya panjang aja keterangannya bulan depan. Sampai 2 muka. Okey, sekian dulu pembacaan kita pada malam ini. Ada siapa-siapa nak komen? Ada siapa-siapa nak ulas? Ada siapa-siapa nak tanya? Ayat di dikumpulkan kaitan dan ayat. Tapi di dalam itu tak ada. Dan juga syaitan mana boleh masuk syurga? Jin ada yang benar. Tapi dalam satu ayat ada. Memang tak ada yang kumpul, tapi mereka ada dalam syurga. Jin tu yang benar. Malaikat tu macam-macam jin juga, tapi bukan jin dijadikan daripada nur, daripada cahaya. Jin dijadikan daripada api. Ya. Yang ada jin yang kita belajar tu jin yang jahat, sedangkan jin tu ada yang baik. Ada yang beriman, ada yang warak tu kan. Ada. Cuma tak ada ayat yang ngabur mereka itu kumpul saja. Tapi ada itu. Dalam neraka memang ada. Itu dikumpul semua. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Jadi di neraka. Kemudian juga tak ada. Tak ada kabur. Dia bukan tak ada jin. Juga ada. Kerana jin itu ada zaman Nabi Sulaiman. Jin tu boleh bantu dia. Kan? Jin boleh dia bantu. Aku boleh bantu kepada jin tu. Kata orang saya, aku lagi boleh bantu dengan kamu. Jadi ada ya. Cuma tak ada disebut bila jin tu masuk syurga. Okey, lagi? Lagi yang sifat hasad itu pada orang yang neraka tetap ada sifat dia. Ada. Dalam syurga dia tarik. Dalam syurga Allah ada tarik keluar. Sifat itu dah tak ada. Allah tarik dari dalam dada, sifat hasad, sifat dengki, sifat pemarah, sifat kedekut, sifat bakhil dan sebagainya. Allah dah tarik. Kita tak ada sifat itu. Ataupun dia taubat hilang sifat itu. Selagi ada tak akan masuk syurga. Selagi ada sifat itu dia tak akan dapat masuk syurga. Hasad dengki. Tak akan masuk syurga tu. Itu sebab iblis itu jadi kafir. Kerana dia hasad dengki dengan Adam. Wa kana minal kafirin. Kalau manusia Allah boleh ampunkan dosanya. Jadi dapat ada syurga insya-Allah. Kalau dia bertaubat. Sifat tu walaupun ada, tapi kalau dia bertaubat, hilang sifat tu. Okey, lagi? Sifat itu kita sebagai makhluk juga. Ya. Dengki, riya, makhluk juga. Itu yang diajar kita tu, jangan kita memiliki sifat-sifat yang membinasakan. Supaya kita suci hati kita ni. Biar sifat dalam diri kita tu taubat, sabar, tawakal, tawadhu', qanaah. Kita nak sifat-sifat itu. Itu yang kita belajar dalam tasawuf. Jangan ada sifat yang membinasakan kita. Kalau kita belajar, insya-Allah kita akan amalkan. Jangan pemarah dan sebagainya. Jadi jangan ada kita bawa itu. Kalau kita tak ada sifat itu, mana kita berjanji dalam hidup di akhirat itu. Okey, lagi? Habis? Tak ada? Bakal tak ada? Dia kena dapat malu. Baik, sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat.